Okey, kita nak mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini seperti yang dirancangkan, kita dapat menyambung susunan 114 surah di dalam Al-Quran. Pagi ini kita akan mempelajari surah Al-An'am dan juga surah Al-A'raf. Baik. InsyaAllah pagi ini kita akan membincangkan 6 sudut perkaitan, pertautan di antara surah Al-A'raf dengan surah Al-An'am. Jadi sesiapa yang mempunyai Quran terjemahan, sila buka muka surat untuk surah Al-An'am dan juga surah Al-A'raf. Okay. Sudut yang pertama, kita akan sama-sama melihat topik perbincangan antara kedua surah ini adalah berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Walaupun dua surah yang berbeza, surah Al-An'am surah yang ke-6, manakala surah Al-A'raf adalah surah yang ke-7. Namun kedua-dua surah ini masih lagi berkaitan antara satu sama lain dalam membincangkan topik tentang Al-Quran. Okey. Kalau kita buka dalam surah Al-An'am, lihat ayat nombor 155, yang mana ayat ini boleh ditemukan pada muka surat 149 di dalam Quran terjemahan. Ayat ini ayat yang diambil secara penuh, maksudnya dalam nota ni ayat ni dia penuh, sebab kadang-kadang dalam nota saya ambil ayat tu saya potong di depan atau saya potong di belakang. Tapi ayat 155 ni merupakan ayat yang penuh. Jadi kita lihat pada ayat yang ke-155 ini, Allah menyebutkan tentang Quran ini perlu diikuti. Kita lihat pada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca ayat dia penuh dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Okey. Kalau kita baca ayat tu secara penuh, okey, boleh tengok muka surat 149 dalam mushaf, dalam Quran terjemahan, Allah menyebutkan bahawa dan ini, iaitu kitab, iaitu Al-Quran yang kami telah turunkannya yang diberkati. Okay, Allah mengatakan Al-Quran ini Allah yang bawa turun dan Quran itu Allah berkat. Kemudian Allah minta apa? Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu mengikuti Al-Quran. Okey. Jadi ayat 155, yang ayat 155 ni kita boleh kata ia sudah berada pada penghujung surah Al-An'am, sebab surah Al-An'am ada 165 ayat. Jadi ini ayat yang ke-155,
Allah menyebutkan tentang Al-Quran ini diberkati dan Allah perintah supaya kita ikut. Okey. Apabila kita buka surah yang sebelahnya, iaitu surah Al-A'raf. Okey, kita buka halaman, dua halaman yang berikutnya, iaitu buku surat 151, kita masuk saja pada surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf ni tuan-tuan kena buka pada muka surat 151. Okey, kita dah masuk juzuk yang ke-8. Okey, kalau kita baca pada ayat yang kedua, kita baca pada ayat yang ketiga, kita akan menemukan ayat kedua dan ketiga ini Allah masih lagi menyebutkan tentang Al-Quran yang Allah turunkan. Walaupun dah masuk surah Al-A'raf, tetapi surah Al-A'raf ini menyambung kembali apa yang diperkatakan pada penghujung surah Al-An'am. Okey, menyambung kembali tentang apa? Tentang Al-Quran. Sebab tu kalau tengok dekat nota tu, tuan-tuan kena perhatikan di sini baik-baik. Okey, tengok ya. Okey, tengok pada atas sekali tu tajuk tentang Al-Quran, Al-A'raf pun tentang Al-Quran. Okey, siapa yang melihat secara online, tuan-tuan lihat spotlight yang saya tunjukkan ni, yang warna merah ni ya. Maka ni tentang Al-Quran, ni pun tentang Al-Quran. Okey, kita tengok ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Okey, kedua-dua ayat ini seperti yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan boleh jumpa muka surat 159 untuk melihat terjemahan penuh ayat. Okey, dalam nota saya hanya membawa intisari ayat sahaja. Okey, kalau tengok pada ayat 2 ni, ayat 2 ni dia panjang lagi, tapi saya hanya mengambil bermula daripada ayat litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Okey, kalau tengok ayat penuhnya, ia bermula daripada kitabun unzila ilaika. Jadi kalau nak tengok ayat penuh, kena buka Al-Quranul Karim. Okey, tetapi ayat yang ketiga surah Al-A'raf ini ayat yang ayat penuh. Daripada ittabi'u ma sehinggalah qalilan ma tadhakkarun. Okey, seringkali saya ingatkan tuan-tuan ikut saja pengisian ini, tolong rujuk Quran terjemahan untuk dapatkan ayat yang penuh dan juga terjemahan secara keseluruhan. Okey, ayat ini apa perkaitan dia dengan surah Al-An'am? Okey, surah Al-An'am kata Quran ini Allah yang turunkan untuk diikuti. Allah perintah ikut. Okey, kenapa Quran ini perlu diikuti? Kenapa Allah perintah untuk diikuti? Ada jawapannya pada ayat yang kedua. Yang mana Allah Ta'ala kata Quran ini litunzira bihi. Quran ini sebagai amaran kepada siapa-siapa yang kafir. Dan Al-Quran ini juga adalah sebagai wadzikra dan sebagai untuk mengingatkan kita kepada orang yang beriman. Maknanya kalau seolah-olah ayat 2 ni kata, kalau kita tak ikut Quran, sedangkan Quran itu fungsinya apa? Al-Quran ini fungsinya untuk apa? Untuk menakut-nakutkan kita. Lepas tu Al-Quran ni selalu ingatkan kita berulang-ulang, ingatkan. Itulah dia panggil zikra. Jadi kita setiap hari, setiap waktu kita perlu ada yang boleh menakut-nakutkan kita, yang boleh ingatkan kita. Jadi yang boleh menakut-nakutkan kita, mengingatkan kita adalah pada Al-Quranul Karim. Sebab tu Allah perintah ikut Quran tu. Okey, dalam masa yang sama surah Al-A'raf pada ayat yang ketiga sekali lagi diulang supaya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Okey, ayat ketiga ni Allah menyebut tentang perintah ikut Al-Quran. So apa yang kita dapat belajar, apa yang kita boleh dapat maklumat daripada
ayat 155 surah Al-An'am dan ayat kedua dan ketiga surah Al-A'raf. Walaupun dia dua surah yang berbeza, okey, tetapi kita mendapati walaupun surah Al-An'am ini dia berbeza dengan surah Al-A'raf, namun begitu surah Al-A'raf, jiran sebelahnya, surah sebelahnya masih lagi nak menyambung apa yang Al-A'raf telah ingatkan tentang Al-Quranul Karim. Dalam masa yang sama, surah Al-A'raf menambahkan lagi maklumat tentang Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai inzar dan sebagai adzikr, peringatan bagi orang yang beriman. Makna kata surah sebelahnya iaitu surah Al-A'raf mengukuhkan, menguatkan lagi apa yang dipesan oleh Allah dalam surah Al-A'raf tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi persoalannya, adakah susunan surah dalam Quran ini disusun tanpa ada sebab? Adakah susunan surah dalam Quran ini susunan yang dibuat yang disusun tanpa ada sebarang hikmahnya? Jadi siapa yang ikut pengisahan ini setiap hari, dia akan mendapati bahawasanya setiap surah walaupun berbeza, ia saling berkait antara satu sama lain. Baik, kita tengok sudut yang kedua. Okey, nanti kalau ada soalan, nanti tolong tanya, insya-Allah nanti saya akan jawab. Okey, suara saya boleh dengar dengan jelas tuan-tuan dan puan-puan? Ha? Ada orang tak ada orang ni? Ada orang, insya-Allah. Okey, sekejap. Okey. Baik, kita lihat pada sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua, okay, menariknya dekat surah Al-An'am pada ayat yang ke-164. Ini adalah dua ayat yang terakhir bagi surah Al-An'am. Okey, ayat 164 boleh rujuk muka surat 150. Okey. Ayat ini 164, topik perbincangannya adalah tentang hari pertemuan dengan Allah. Hari pertemuan berjumpa dengan Allah iaitu hari kiamat. Okey, ayatnya bunyinya apa? Okey. Ayat 164 di dalam Quran ini saya ambil pada penghujung dia saja. Tengok ayat nombor 164. Ayat penuhnya kena rujuk mushaf ya 150. Yang mana ayat ini Allah mengatakan summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Okey, ayat 164 intisari ayat ni Allah bagi tahu nanti kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Allah bagi tahu nanti kita semua akan dikembalikan untuk bertemu dengan Allah. Masa kita kembali tu, Allah Ta'ala akan beritahu kepada kita apa-apa yang kita berselisih. Berselisih tu maksudnya masa dekat dunia, mungkin ada orang kata dia berada jalan yang lurus, ada orang kata dia pun jalan yang lurus. Sebab tu pecahan-pecahan golongan-golongan manusia ni nanti keputusannya akan diberitahu oleh Allah pada hari kiamat. Tapi persoalannya, adakah itu saja yang berlaku? Macam mana Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa kamu golongan yang benar, kamu golongan yang batil? Maka nak tahu jawapannya bagaimana? Maka surah Al-A'raf, surah sebelahnya, memberikan kepada kita jawapan lanjut. Tengok ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Muka surat 151 surah Al-A'raf. Kita masih lagi berada perbincangan pada juzuk yang ke-8. Kalau kita tengok ayat nombor 6. Ayat nombor 6 dalam nota ni saya ambil ayat penuh.
Begitu juga dengan ayat yang ketujuh. Ayat dia lengkap. Cuma terjemahan ayat kena rujuk di dalam Quran terjemahan. Okey. Ayat 6 dan 7 ni cuba kita perhatikan baik-baik. Okey, perbincangan tentang apa? Okey, tengok ya. Okey. Kalau ayat 164, ayat 164 hanya menyebutkan tentang kita akan kembali kepada Allah. Okey, apa yang berlaku? Okey, Allah bagi tahu dalam surah Al-An'am apa yang manusia berbeza dari sudut kepercayaan. Nanti Allah akan bagi tahu tentang keputusan dia. Okey, bagaimana keputusan itu dijalankan? Okey, ayat 6 memberitahu jawapan. Jawapan dia apa? Falanas alladhina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Okey, ayat 6 ni kalau kita baca lengkapnya terjemahan, Allah mengatakan maka sesungguhnya kami akan menyoal umat yang telah diutuskan kepada mereka rasul, dan kami juga akan soal kembali rasul yang diutuskan. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya begini, nanti di hari akhirat Allah akan panggil semua umat. Umat Nabi Nuh akan dipanggil, umat Nabi Ibrahim akan dipanggil, umat Nabi Allah Hud akan dipanggil. Semua umat-umat ni akan dibicarakan. Berlakunya sesi soal jawab antara manusia dengan mana-mana kaum. Kemudian Allah Ta'ala juga akan soal balas balik. Kalau Allah panggil kaum Nuh, Allah akan tanya pula kepada Nabi Nuh. Kalau Allah panggil kaum Nabi Allah Lut, Allah akan panggil juga Nabi Lut. Kalau Allah panggil kaum Ad, Allah Ta'ala juga akan bersoal jawab kepada Nabi Allah Hud. Begitulah yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Okey, apa yang kita dapat belajar maklumat ayat 6 dengan ayat 164 surah Al-An'am? Okey, kita dapat belajar bahawasanya ayat yang ke-6 surah Al-A'raf memperincikan lagi macam mana hari kita bertemu dengan Allah nanti, dan macam mana kita nak tahu kita ni ikut Rasul ke, kita tak ikut Rasul, kita benar ke, kita tak benar. Sebab itu hanya diberitahu dekat surah Al-An'am. Tetapi Al-A'raf memberi jawapannya. Nak tahu kamu benar, kamu tak benar, kamu ikut Rasul, tak ikut Rasul, nanti kamu akan dibicarakan di hari akhirat. Dan Rasul yang diutus kepada kamu pun disoal, kamu pun akan disoal. Itulah sudut yang kedua bagi surah Al-A'raf, fungsinya bagi surah Al-An'am. Adakah susunan ayat-ayat ini, surah-surah ini hanya kebetulan? Maka alhamdulillah kita mendapat serba sedikit maklumat bahawasanya surah yang berada pada surah yang sebelumnya juga ada berkait rapat di antara satu sama lain. Okey, habis sudut yang kedua. Nanti kalau tak faham boleh tanya insya-Allah. Baik, kita lanjutkan dengan sudut yang ketiga. Okey, kita masuk tema lain pula. Okey, dalam surah Al-An'am, okey, cuba buka ayat terakhir sekali surah Al-An'am. Okey, kita tengok ayat yang hujung-hujung je dulu. Okey, tengok ayat 165 surah Al-An'am. Ini ayat terakhir sekali. Ayat yang berada pada baris yang ke-15 dah. Ayat yang bawah sekali, surat 150. Okey, apa yang kita dapat ketahui pada ayat 165? Okey. Ayat ni kita dapat belajar apa? Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Okey. Ayat penuhnya tuan-tuan kena tengok dalam mushaf. Okey.
Sebab ayat ni saya potong. Dia ada ayat depannya bermula wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ard. Itu ayat penuh. Tapi kita ambil ayat yang di hujung kerana kita nak kaitkan dengan topik kita tentang apa ni? Topik perbincangan kita tentang azab. Okay, tengok ya, tengok di atas tu. Azab Allah. Tengok spotlight warna merah ni. Okay, tentang azab. Okay, kalau pejam mata tak nampak lah. Okay. Okay, ayat 165. Allah kata apa? Inna rabbaka sari'ul iqab. Tengok Allah kata. Okay, ayat kalau ayat penuh dia, terjemahan panjang ayatnya, Allah kata sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azabnya dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Kalau kita baca ayat ni, sebenarnya Tuhan nak kata apa? Allah tak nak kata kalau Allah turunkan azab, Allah itu dia akan datang dengan cepat. Azab Allah dia tak bertangguh. Kalau Allah kata azab akan turun, dia akan turun dengan cepat. Itu yang Allah bagi tahu dekat surah Al-An'am. Okey. Kemudian, kalau tuan-tuan nak tahu jawapan, apa contoh azab Allah yang cepat? Siapa yang pernah dapat azab Allah yang cepat? Kalau buka Al-An'am, mungkin tak jumpa. Tetapi surah sebelahnya kata, saya ada contohnya. Okey, surah sebelahnya kata apa? Nak tahu tak contoh siapa umat yang pernah dapat azab yang cepat kalau Allah hantar, azab tu tak bertanggung? Pada ayat 165, okey, kita buka ayat nombor 4 dan ayat nombor 5 lah bagi surah Al-A'raf. Buka permulaan bagi surah Al-A'raf. Okey, buka surat sebelah dia saja. Buka surat 151. Walaupun surah yang baru kan. Okey. Jadi kita tengok. Dalam nota ni saya tulis ayat 4. Tapi tuan-tuan boleh juga tengok pada ayat 4 dan 5. Buku surat yang sama 151. Okey. Dalam ayat yang keempat, okey, Allah menyebutkan contoh azab Allah tu dia punya cepat dia. Macam mana dia datang? Okey, kena baca ayat nombor 4 tu. Allah mengatakan wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Okey, kalau baca terjemahan ayat nombor 4, Allah mengatakan dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu dengan datangnya azab kami menimpa penduduknya pada malam hari atau ketika mereka sedang berehat di tengah hari. Jumpa tak perkataan qailun? Okey, tengah hari. Maknanya Allah nak bagi tahu azab Allah ni kalau dia datang, dia tak kira waktu. Dia tak tunggu siang. Kalau Allah kata azab Allah kena datang sekarang, kalau waktu tu waktu malam, azab tu datang waktu malam. Lepas tu kalau mereka sedang bersantai-santai, sedang berehat tengah hari kan panas pada zaman dulu, maka mereka tengah leka tak berehat, masa tu azab Allah sampai. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada ayat 4 dan ayat 5 bagi surah Al-A'raf ini dengan ayat 165 surah Al-An'am? Okey, kita dapat pelajari surah Al-A'raf memperincikan lagi apa yang telah diperkatakan pada ayat 165 surah Al-An'am. Maknanya tak cukup hanya baca surah Al-An'am, lepas tu tak nak rujuk surah selepasnya. Sedangkan surah selepasnya Al-A'raf mendetailkan lagi, mengukuhkan lagi apa yang telah diperbincangkan pada ayat yang terakhir bagi surah Al-An'am. Ini menunjukkan bahawa surah Al-A'raf itu memang tepat diletakkan selepas surah Al-An'am. Okey. Dah jelas untuk sudut yang ketiga?
Okey, kita pergi kepada sudut yang keempat. Kita dah lebih kurang dalam 24 minit. Waktu sudah berlalu. Jadi kita masuk ayat yang keberapa? Kita masuk ayat sudut yang keempat. Okey, tinggal lagi 4, 5, 6. Ada 3 sudut lagi. Baik, tengok sudut yang keempat. Okey. Sudut yang keempat, tema perbincangannya, okey, dalam surah Al-An'am, tajuk dia tentang apa? Amalan baik al-hasanah dan amalan buruk iaitu as-sayyi'ah. Okay, tengok ayat 160 surah Al-An'am. Okay, muka surat yang sama iaitu 150. Okay, buka muka surat 150, tengok ayat nombor 160. Surah Al-An'am. Okey, dah jumpa tuan-tuan? Rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil yang hujung-hujung je surah Al-An'am. Okey. Okey, kalau dah jumpa, okey, tengok ayat 160. Okey, dalam nota ni saya bawa ayat tu lengkap, ayat tu penuh. Bermula daripada man jaa bil hasanah فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Okey, ayatnya penuh. Cuma terjemahan ayatnya kena tengok dalam Quran terjemahan. Okey, ringkasan terjemahan ayat 160 surah Al-An'am ni, Allah nak kata macam ni. Siapa nanti di hari akhirat dia ada buat satu pahala al-hasanah, satu kebaikan, nanti satu kebaikan tu Allah gandakan dengan 10 kebaikan. Inilah yang kita selalu belajar. Kalau buat baik satu, Allah gandakan jadi 10. Inilah dalil juga kalau kita baca satu ayat Quran, satu huruf Quran, Allah ganda jadi 10. Ini juga dalil dia. Okay. Nanti di hari akhirat, semua pahala kita Allah akan gandakan. 10, 10, 10. Bagi satu kebaikan. Okay. Lepas tu Allah bagi tahu. Kalau ada mana-mana dosa yang kita buat, di hari akhirat Allah kira satu saja. Allah tidak gandakan jadi 2, jadi 3, jadi 10 macam kita buat kebaikan. Okey, jelas untuk ayat 160. Okey, tetapi adakah itu sahaja yang Tuhan nak cerita tentang keadaan pahala? Oh, belum lengkap lagi. Nak tahu cerita lanjutnya, sambungan ceritanya, macam mana amal kita ni? Okay, lepas dah ganda tu, saya nak tahu berapa total amal baik saya. Ya Allah, gandakan tadi berapa banyak? Jawapan dia, tuan-tuan tak akan jumpa dalam surah Al-An'am. Tuan-tuan nak tahu jawapannya, nak tahu macam mana, nak tahu total keseluruhan amalan pahala tu, banyaknya macam mana, dosanya macam mana, maka kena buka surah yang sebelahnya, iaitu surah Al-A'raf. Kita main buka surah sebelah-sebelah aja. Okey, surah Al-A'raf. Okey, ayat yang ke-8. Masih lagi buka surah yang 151. Surah sebelah-sebelah dia. Cuba buka surah sebelah-sebelah. Okey. Dah jumpa kan ayat nombor 8? Ayat nombor 8 ni Allah Ta'ala bagi tahu jawapan. Yang ayat 160 tadi, contohnya kita baca Quran Ramadan kan, orang pun nak terus je. Walaupun ada yang terderas je baca. Okey, nak tahu berapa banyak gandaan pahala tu Allah bagi, nak tahu keseluruhan dia berapa banyak, maka kita akan dapat tahu melalui sesi timbangan amal. Timbangan amal. Tapi maklumat timbangan amal tak ada dalam surah Al-An'am, tapi diceritakan dalam surah Al-A'raf. Okey, baca ayat nombor 8 tu. Okey, ayat nombor 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Okay, dia sebenarnya ayat nombor 8 dan 9 sepatutnya. Tapi saya ambil contoh ayat 8 saja. Ayat 8 ni kalau kita nak tahu berapa banyak amal kebaikan kita dekat ayat nombor 8. Kalau ayat nombor 9, kalau kita nak tahu amal dosa kita lebih banyak ke daripada pahala, kena tengok ayat nombor 9. Tapi saya buat ayat nombor 8 saja dah nota ni. Okay, Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Okey. Cuba kita tengok terjemahan ayat nombor 8. Kalau baca terjemahan penuh, Allah mengatakan, dan timbangan amal pada hari kiamat itu adalah benar. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Begitulah ayat nombor 9. Siapa yang ringan amal baiknya dari dosa, maka dia termasuk dalam kumpulan manusia yang rugi dan dia termasuk manusia yang menzalimi diri sendiri. Okey, tuan-tuan. Kita dapati surah Al-A'raf ni kita tak boleh tinggalkan dia. Kita kena rujuk dia walaupun dia surah yang berlainan. Menunjukkan kepada kita akan dapat maklumat lengkap macam mana nak tahu pahala kita yang diganda tadi berapa banyak, dosa kita diganda ni pun berapa banyak. Maka jawapannya kita akan tahu melalui timbangan amal, dia panggil al-waznu ataupun al-mizan. Okey. Selesai sudut yang keempat. Okey, jadi kita dah selesai tajuk apa? Yang keempat, mari kita lanjutkan yang kelima. Okey. Sudut yang kelima, okey, kita nak tengok awal-awal ayat pula dalam surah Al-An'am. Kalau tadi kita tengok yang hujung, kali ni kita tengok yang awal-awal pula surah Al-An'am. Okey. Surah Al-A'raf saya tersalah tulis pembuka ni. Okey. Cuba tengok dekat surah Al-An'am ayat nombor 112. Okey, sekejap ya tuan-tuan puan, saya betulkan slide ni sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Sekejap. Penutup. Okey. Sekejap. Okey, kat nota tu dia tengok kembali. Kenapa tak jalan dekat situ? Sekejap lah perempuan ya, saya menutup sekejap, ada beberapa slide yang saya perlu tutup sekejap. Okay. Okey, dah nampak dah? Okey, jumpa kan surah Al-A'raf ya? Okey, ayat 156. Okey, saya betulkan dekat sini tadi. Maafkan saya betulkan dekat sini. Sebab tadi dekat sini saya tulis apa? Tak nampak spotlight. Saya kat dalam ni aja. Okey. Dekat ayat ni, dekat ayat 156 ni, asalkan maksudnya pembuka, tapi saya dah tukar jadi penutup ya, sepatutnya penghujung. Okey. Mari kita tengok ayat yang ke-12 surah Al-An'am. Okey. Ayat ke-12 ni berada pada muka surat nombor berapa? 129. 129. Mari kita buka ayat yang ke-12. Okey. Kalau kita buka pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 ni sebenarnya panjang. Okey, tapi dalam nota saya pendekkan kerana kita nak fokus tentang apa? Rahmat Allah. So, sudut yang kelima ni kita nak fokus tentang rahmat Allah, rahmat Allah. Okey. Kalau kita baca pada ayat yang ke-12 dalam surah Al-An'am,
Okey, ayatnya panjang. Cuma saya ambil pada potongan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawasanya Allah ini apa? Kataba ala nafsihi rahmah. Okey, tengok pada ayat kataba ala nafsihi rahmah. Okey, ayat tu sebenarnya bermaksud apa? Allah bagi tahu dia telah menetapkan ke atas dirinya untuk memberikan rahmat. Okey, ayat 12 fokus tentang rahmat. Kenapa dengan rahmat? Allah kata Allah ni dia telah tetapkan diri dia mesti kena bagi rahmat. Dia mempunyai sifat ar-Rahman. Nah, Allah ni dia memberi rahmat. Itu yang Allah nak katakan. Itu ayat nombor 12. Tetapi kalau kita nak cari jawapan, rahmat Allah ni banyak mana? Kita tahu Allah beritahu ayat 12, rahmat Allah ni ada. Allah kata dia itu maha memberi rahmat. Tapi rahmat Allah ni banyak tak? Luas tak? Maka nak dapatkan jawapan itu, maka kita boleh dapatkan jawapan itu, ia berada pada surah yang sebelahnya, iaitu surah apa? Surah Al-A'raf. Jadi kena buka ayat 156 surah Al-A'raf. Cepat buka. Surah Al-A'raf ayat 156. Dibuka buka surat berapalah ayat 156 ni. Kita akan jumpa dekat muka surat 177. 170, maafkan saya. 170 ayat 156 surah Al-A'raf. Jumpa tuan-tuan? Atas sekali tu ayat 156 tu. Okey, baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, muka surat 170. 170 ni, muka surat 170 ayat 156 surah Al-A'raf ni dah masuk juzuk 9 dah. Dah masuk juzuk 9. Okey, permulaan juzuk 9 sebenarnya. Tak, kita masuk juzuk 9. Ayatnya tentang apa? Okey, mari kita baca ayat dia. Ayatnya panjang, tapi saya ambil potongan ayat dekat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau ayat depan dia mesti ada bunyi wa katub lana fi hadhihi dunya hasanah. Okey, itu ayat depan dia. Okey, tetapi saya ambil di tengah-tengah ayat tu, ambil pada potongan ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Okey, terjemahan ayat 156 Allah memberitahu bahawasanya rahmatku, kata Allah, rahmati, rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Okey, Allah bagi tahu dekat ayat 156 ni, rahmat Allah ni luas sangat. Meliputi segala sesuatu. Kalau kita kata luas macam mana? Luas langit, meliputi langit. Luas bumi, meliputi bumi. Bahkan lebih luas lagi. Maksudnya kalau tuan-tuan bawa datang contoh benda yang luas, rahmat Allah tu meliputi yang luas. Okay. Apa yang kita dapat belajar antara ayat 156 dengan ayat nombor 12 surah Al-An'am? Dua ayat yang berada pada dua surah berlainan. Surah sebelah dia. Kita dapat belajar surah Al-A'raf memperincikan lagi, menampakkan lagi kepada kita, Masya Allah, rupa-rupanya rahmat Allah ni sangat luas. Kalau kita baca ayat 12, kita tak nampak keluasan rahmat Allah tu. Sebab Tuhan bagi tahu dia ada sifat rahmat. Tapi banyak mana, luas mana, ia ada jawapan itu pada surah yang sebelahnya ayat 156. Okey, kalau dah selesai, dah faham, kita jelaskan dengan sudut yang keenam. Terakhir sekali, kita nak masuk kepada surah yang sama, tapi kita tengok temanya tentang apa. Okey, temanya tentang khalifah. Temanya tentang khalifah. Okey,
kita kembali melihat ayat yang terakhir surah Al-An'am. Okay, tengok ayat 165 muka surat 150 jika nak mengetahui ayat lengkap 165 ni. Okey, dah jumpa muka surat 150? Maaf Ustaz. Assalamualaikum. Sudut ke-6 belum ada dalam ini Ustaz. Apa? Dalam apa? Dalam skrin. Tak ada lagi dalam skrin. Sudut 6. Tak ada dalam skrin? Ya. Ada sudut 5 saja. Oh, saya bagi nota tu sudut yang kelima. Ya. Ataupun dalam skrin tu ada ke-6 tapi nota sudut kelima ya? Iya, sudut kelima surah Al-An'am ini. Nah, dalam skrin tuh. Sudut ke-6-nya tak ada. Yang ni tak ada. Sudut ke-6 tak nampak. Slide tak move. Slide tak move. Oh ya ke? Kejap ya. Sekejap ya. Sekejap. Slide tak move. Kalau tak move, set. Set. Okey. Mari kita tengok. Ada tak? Okey, nampak tak? Yang ke-6. Lama. Belum lagi. Ada sekarang. Sudah ada? Dah ada. Ada, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Kita tengok sudut yang ke-6 ya. Okey, dah dapat, alhamdulillah, syukur. Baik, kita tengok sudut yang ke-6 cerita tentang khalifah. Okey, tengok ayat yang terakhir surah Al-An'am baris yang ke-13 dan baris yang ke-14 lah. Okey, ini ayat depan dia. Kita tengok ayat dia. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Okey, Allah mengatakan dan dialah. Oh, dia punya terjemahannya salah kat bawah tu. Sekejap ya. Mohon ampun. Mohon ampun. Sekejap ya. Allah. Sekejap. Saya betulkan sekejap. Okey. Sekejap ya. Manusia sebagai khalifah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Okey. Okey, dah nampak dah yang sudut ke-6? Nampak ya? Nampak ada. Okey, mari kita tengok ayat 165 ni Allah kata apa? Okey, dalam nota saya tidak letakkan terjemahan penuh, intisari dia saja. Okey, ayat 165 ni Allah nak mengatakan manusia sebagai apa? Sebagai khalifah Allah di muka bumi. Okey, ayat 165 Allah kata wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu khalaifah, bilangan banyak bagi khalifah. Khalifah bilangan banyaknya khalaif. Khalifah di muka bumi. Okey. Ayat 165 Allah menyebutkan secara umum semua manusia Allah jadikan dia khalifah. Okey, itu saja. Okey. Tetapi apabila kita baca pada surah yang selepas Al-An'am, surah Al-A'raf, cuba kita tengok ayat 69 dan ayat 74. Ayat 69. Muka surat 159. Juzuk yang ke-8. Buka. Cepat. Ayat nombor 69. Dah jumpa ke belum? Okey, dah jumpa kan? Alhamdulillah. Okey. Ayat 69 ni, apa yang kita nak cari?
Apa sebenarnya yang kita nak ambil maklumat daripadanya? Ada maklumat dia. Maklumat dia apa? Okey, baca ayat dia, ayat 69. Tapi 69 ni saya tak ambil ayat penuh. Saya ambil pada baris yang ketiga tu. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Itu jawapan dia. Sampai ayat tu je. Okey. Dan ayat nombor 74, tengok muka surat sebelah, muka surat 159 tu 160, tengok pada baris yang pertama muka surat 160 ayat 74 surah Al-A'raf. Allah kata apa? Wa quru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Okey, sama tak bunyi ayat dia kan? Wadhkuru wazkuru id ja'alakum khulafa min ba'di. Cuma bedanya qaum Nuh dengan 'ad. Okey. Ringkasan dia macam ni. Ayat 69 Allah cerita tentang contoh khalifah Allah yang pernah diberikan tanggungjawab sebagai khalifah, iaitu siapa dia? Kaum Nabi Allah Hud. Mereka ini dia panggil kaum Ad. Dalam ayat ni tuan-tuan tak jumpalah nama Hud dan tuan-tuan tak jumpalah tentang kaum Ad. Kalau nak tahu ayat 69 ni tentang kaum Ad ke ataupun cerita tentang kaum Nabi Allah Hud, tuan-tuan kena tengok bermula ayat nombor 65. Kena tengok ayat nombor 65. Okey, cari ayat 65, baca ayat nombor 66 sampai ayat nombor 69. Tuan-tuan akan jumpa dalam kumpulan ayat 65, 67, 68, 69 sampai 72 pun adalah cerita tentang kaum Ad, kaum Nabi Allah Hud. Okey. Dan kalau tuan-tuan buka pada ayat nombor 74. 74 ni adalah cerita tentang kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud. Tapi dekat ayat 74 tak ada sebut pun kaum Thamud. Macam mana nak cari jawapan dia? Kena lihat ayat 73. Tengok ayat 73, akan jumpa disebut dengan istilah Thamud. Thamud dan jumpa nama Nabi Allah Saleh. Sampailah ayat 74. Jadi ayat 74 cerita tentang kaum Nabi Allah Saleh. Okey, apa perkaitan ayat 69 dengan ayat 165 surah Al-An'am? Apa perkaitan ayat 74 dengan surah Al-An'am ayat 165? Perkaitan dia adalah dalam ayat 165 surah Al-An'am Allah menyebut umum saja semua manusia khalifah-khalifah Allah kat muka bumi. Tapi nak tahu lebih lanjut, siapa khalifah Allah yang pernah berjaya? Siapa khalifah Allah yang gagal? Siapa contoh-contoh khalifah Allah tu? Maka ayat 69 menyebutkan ketika mana Nabi Allah Hud dia pesan dekat kaum Ad supaya mereka ini jadilah khalifah Allah selepas kaum Nuh. Min ba'di qaumi Nuh. Maknanya kaum Nabi Allah Hud dia ingatkan kaum dia Ad, kamu jangan lupa tanggungjawab kamu sebagai khalifah selepas kamu datang selepas kaum Nabi Allah Nuh. Rupa-rupanya ayat 69 ni bagi tahu kepada kita, oh kaum yang pernah jadi khalifah Allah, oh macam kaum Nabi Allah Nuh. Lepas kaum Nuh siapa dia? Iaitu kaum Ad. Seperti mana ayat yang disebut pada ayat nombor 69. Lepas tu siapa lagi yang pernah jadi khalifah yang Rasulnya pesan supaya jadi khalifah Allah yang sebenar-benarnya? Adalah Nabi Allah Saleh kepada kaum Samud. Lepas tu dekat ayat 74
kita akan jumpa Allah bagi tahu jawapan. Nabi Allah Saleh kata apa? Ingatlah kamu sebagai khalifah selepas min ba'di 'ad, selepas kaum 'ad. So, ayat ni juga menunjukkan kaum Samud dia muncul selepas kaum Nabi Allah Hud. Itu kaum 'Ad. Kaum 'Ad muncul selepas kaum Nabi Allah Nuh. Menunjukkan ayat ni juga kaum Nuh datang dulu, baru datang kaum 'Ad, baru datang kaum Thamud. Jadi pelajaran yang kita dapat belajar, rupa-rupanya surah yang bersebelahan dengan surah yang sebelumnya ada perkaitan pertalian yang sangat rapat. Walaupun dia dah surah yang berbeza. Itulah di antara contoh-contoh apakah rahsia yang kita nak cari di sebalik susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah susunan surah-surah Al-Quran ni bukanlah sia-sia rupa-rupanya. Ada banyak hikmah, ada banyak maklumat yang kita boleh ambil. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk pengisian kita lebih kurang 1 jam pada pagi ini. Ada sebarang soalan? Ada pertanyaan? Ada? Ada. Ada mana-mana maklumat yang perlu saya ulang? Jelas ke? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ibu tak ada apa nak tanya hari ni? Biasa ibu tanya soalan ni. Tak ada Ustaz, hari ada ni. soalan dekat chat. Ada kat chat apa kat soalan dekat? Boleh bacakan tak? Kejap Ustaz. Dia tanya kalau kita baca tajwid tak betul, adakah dapat pahala tu? Pahala apa? Kalau Ustaz membaca kalau tajwid tak berapa betul, boleh dapat pahala ke Ustaz? Okey. Puan Zafira tanya. Okey, begini. Pertama, kita kena faham dulu adalah ilmu berkenaan dengan yang paling utama adalah penyebutan huruf tu. Penyebutan huruf. Okey, jangan kita tertukar huruf. Sebab paling penting adalah cara nak menyebut huruf tu. Kalau tertukar huruf boleh membawa tertukar makna. Okey, kalau tertukar baris boleh membawa tertukar makna. Jadi kalau tertukar baris, okey, ia boleh membawa kesan kepada pahala itu menjadi dia boleh menjadi kurang. Okey, pahalanya menjadi kurang. Okey. Dan kadang-kadang boleh bawa kepada dosa jika ia tidak ada usaha nak belajar membaca, mengenal huruf-huruf dan juga baris-baris di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, kalau kita baca ayat siratal ladzina an'amta, kalau diorang tukar dengan siratal ladzina an'amtu, ta baris atas, ta yang betul ta, tapi dia baca tu, dia membawa maksud berbeza. Kalau kita baca an'amta, Allah bagi nikmat. Kalau kita baca an'amtu, Allah bagi kita bagi nikmat. Ada berbeza. Okey, jadi dekat ilmu tajwid paling penting bukan taranum tau. Okey, jangan faham tajwid mesti berlagu. Tak. Tajwid tak termasuk berlagu-lagu tau. Okey. Tajwid yang paling penting adalah tahu baris. Lepas tu tahu menyebut huruf. Mengikut tempat keluar huruf kena tahu. Antara huruf sad dengan sin. Yang itu kena dipelajari. Okey. Maka kalau tak dipelajari, dia baca juga Quran. Maka jika dia tersalah, maka ada kekurangan kepada pahala yang dibaca, bahkan boleh jadi dosa. Tetapi kalau dia usaha belajar Quran,
tapi dia masih lagi dalam keadaan baca tu macam teragak-agak lagi, masih baca dalam keadaan merangkak-rangkak lagi, dia Allah tetap bagi pahala seperti mana hadis yang Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran wa yatata'u, dalam keadaan dia masih lagi merangkak-rangkak, maka falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama kerana pahala dia baca, pahala kedua pahala dia bersusah payah untuk dibaca. Tapi dengan syarat apa? Dia kena belajar untuk membaca. Sebab ada setengah orang, dia baca Quran yang tulisan Jawi tu. Dia ada tulis terjemahan kan? Qul, tu elakkan baca macam tu. Dia kena baca tengok yang huruf Arab tu. So dia kena belajar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ada soalan lain? Soalan dekat FB ada ke? Tak ada, Facebook tak ada. Dekat Facebook tak ada, Ustaz? Tak ada dah. Okey, Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, alhamdulillah. Moga-moga Allah bagi kita keberkatan yang banyak. Allah sentiasa memberikan kita rahmat. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita, menjadi penenang bagi hati-hati kita, menjadi pelenyap bagi kegelisahan kita dan kita semua. Moga-moga Allah memberikan kita kelayakan untuk mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Moga-moga Al-Quran dapat tolong kita nanti dalam kubur. Al-Quran boleh tolong kita nanti di hari akhirat. Kita jumpa lagi insya-Allah esok. Kita akan bincang pula berkaitan surah Al-Anfal dengan surah Al-A'raf. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.